Nama beliau adalah Gauts Zaman Al-Walikut bil Aqwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, keturunan Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah. Lahir di kota Madinah pada tahun 1132 Hijriah, bertepatan tahun 1718 Masehi. Wafat pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriah, dimakamkan di Baqi. Beliau adalah ulama besar dan wali agung berdarah Ahlul Bait Nabi, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'ari dalam bidang teologi atau akidah, dan Syafi'i mazhab fikih furu, ibadatnya, dan Junaid al-Baghdadi dalam tasawufnya. Beliau tinggal di Madinah menempati rumah yang pernah ditinggali Khalifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seorang Siddiq yang paling agung yang tiada bandingnya, kecuali para anbiya wal mursalin. Guru mursyid beliau adalah Sayyidina Syekh Mustafa Bakri, seorang wali agung dari Syria. Dari pihak ayah keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari pihak ibu keturunan Sayyidina Husin Sibti Rasulullah. Pangkat kewalian beliau adalah seorang pamungkas para wali, yakni Gauts Zaman, dan Wali Kutub Aqwan, yakni kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para sadah yang dalam tiap periode 200 tahun sekali. Dan beliau adalah Khalifah Rasulullah pada zamannya. Syahdan adalah nama beliau. Sayyidi Syekh Saman itu daripada Lauhil Mahfuz dan setengah daripada Wazan Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabakat bagi Sayyid Ahmad Asy-Syarnubi. Maka lihatlah di dalam tabakatnya itu adalah tabiat Sayyidi Syekh Saman. Kasih sayang kepada orang yang talibul ilmu dan kepada orang yang solih, dan kepada orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka berkhidmah kepada orang yang ziarah ke makam Rasulullah daripada orang yang alim dan orang yang solih daripada orang awam dan hawas. Tabiat Sayyidi Syekh Saman sewaktu kecil hingga pada had mursyidnya adalah beliau sangat memuliakan kedua orang tua beliau. Lagi pula mengekalkan musyahadatu wujud dan muraqabah dan ibadah hingga beliau meninggalkan adat dan melawani hawa nafsu beliau hingga dari yang halal sekalipun, dan tidaklah beliau tidur kecuali sedikit. Apabila diberi bantal oleh orang tuanya, maka berkeluh kesahlah beliau seperti orang yang sakit. Apabila sampai pada waktu syahur, beliau bangun dan membaca ratib syahur lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu membaca ratib subuh hingga terbit matahari. Apabila terbit matahari, maka bangkitlah beliau untuk sholat sunat isyraq 2 rakaat. Apabila naik matahari seperempat, maka bangkitlah beliau untuk sholat duha. Beliau membanyakan puasa sunat dan riyadah dan menjauhkan dari yang sedap, dari lezatnya dunia sampai pada yang halal sekalipun. Hal ihwal ini adalah hal keadaan beliau di masa kecil beliau, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah beliau disuruh orang tuanya masuk ke dalam siwan, tempat makan, untuk diberi makan makanan. Ketika selesai makan, orang